الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita semua, yang Allah memberikan kepada kita nikmat yang tak dapat kita semua dustakan. Nikmat yang sangat-sangat besar Allah berikan kepada kita dengan kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita semua dapat kita berhimpun dan berkumpul pada malam ni. Seperti biasa diingatkan kepada kita semua supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni macam mana? Bukan kata main ni dah tunjuk kata jadi takwa dah, tak lagi. Bukan kata semayang tu dah jadi takwa dah, tak lagi. Bukan kata mengaji tu dah bertakwa dah, sedekah tu takwa dah, tak lagi. Itu hanya sebahagian daripada usaha untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak duk pesan lalu kepada kita ni. Khatib duk pesan suruh kita bertakwa tiap-tiap minggu. Esok pesan pula suruh bertakwa. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu min nafsin wahidah. Bertakwa kepada Allah. Wahai manusia, bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan kamu. Allah jadikan kita semua yang ramai lah ni, bermula daripada seorang, iaitu daripada bapa kita Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam Allah ambil jadikan siapa? Siapa? Isteri dia lah. Siapa dia? Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Adam dan Hawa Allah SWT biarkan anak-anak lelaki dan perempuan dengan kadar dan jumlah yang banyak. Ceretek punya. Ceretek, cari parking pun tak ada. Silap masuk lorong rumah tadi. Silap masuk ke belakang. Celah mana aku tak tahu. Ya Allah ingatkan lagi sekali kepada kita. Daripada Adam, mula-mula Adam duduk seorang-seorang dalam syurga. Tak ada duk parti hak lain. Semua ada pasangan. Nak pasangan juga Allah bagi pasangan. Dah ada pasangan Allah biarkan pula anak-anak lelaki dan perempuan dengan kadar dan jumlah yang banyak. Allah ingat lagi sekali, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, sebab kita ni banyak sangat minta dekat Allah. Sana Allah kata bertakwa kepada Allah. Sebab kita ni banyak sangat minta. Selalu minta dekat Allah. Minta macam-macam ke Allah. Syukur kurang. Minta banyak. Waktu senang lupa ke Allah. Ini semua kan? Maksud saya, waktu senang, waktu seronok, waktu sedap, yang tu waktu yang kita selalu balik, kita selalu leka. Jadi Allah ingatkan kita bertakwa kepada Allah. Dan jaga perhubungan di antara kamu. Bila dah banyak dah, bila dah ramai, jaga perhubungan. Jaga hubungan yang elok. Jaga hubungan silaturahim di antara kamu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kamu dengan pengawasan yang sangat teliti. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak yang saya hormati pengurusi surau, ahli jawatan kuasa, imam, kaki tangan hospital Pulau Pinang. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk yang berbagi malam ni, hijrah dunia atau akhirat. Kehidupan kita ni adalah hijrah, perjalanan hidup. Berpindah kita daripada dipak kita. Duduk kat pak dulu, pindah pergi dekat mak. Dah duduk dekat mak dah, pindah pergi pula duduk dalam alam rahim, kemudian pindah keluar duduk dekat bumi,
pindah lagi daripada bayi jadi budak-budak, daripada budak-budak jadi remaja, lepas remaja jadi dewasa. Ini perjalanan hidup kita. Jadi kalau ditanya dengan soalan kita dengan tajuk pada malam ni, perjalanan kita ni ataupun hijrah ini adalah hijrah dunia ataupun akhirat, maka hijrah kita ini bermula daripada dunia yang pastinya kita akan menuju ke negeri yang abadi, iaitulah akhirat. Jadi inilah tempat dia, inilah masa dia untuk kita menanam segala amalan kebaikan, kebajikan yang penuh yang Allah bagi kepada kita ni. Waktu ni untuk kita mencapai apa yang kita nak berkekalan di akhirat nanti. Ini waktu lah ni. Sebab waktu tu ada lah ni lah, waktu tu hidup ni lah yang kita katakan nikmat yang Allah bagi tadi tu, rahmat yang Allah bagi semua tu, itu adalah peluang yang sangat-sangat besar. Sebab waktu ni je ada. Hamka kata apa? Hamka kata kalau nak elok, nak lari daripada neraka, lari daripada sekarang. Waktu lah ni. Kalau nak buat baik, waktu lah ni. Kalau nak elok daripada neraka, waktu lah ni. Kalau nak dapatkan syurga, waktu lah ni. Bergelut waktu hidup ni. Dalam perjalanan hidup kita, daripada kita kecil, daripada kita bayi sampai kita nak mati, ini dah waktu dia. Ini dah masa dia. Dengan peluang yang Allah SWT bagi kepada kita, nikmat yang sangat besar Allah bagi kepada kita, Allah bagi peluang untuk kita melakukan kebaikan. Waktu lah ni. Nak buat baik, buat waktu ni. Dan Nabi SAW sentiasa pesan kepada kita, jangan pernah meremehkan, memperkecilkan setiap kebaikan yang orang buat, walaupun hanya sekadar bermanis muka dengan orang, ataupun dengan hanya dia sekadar menuangkan air ke dalam gelas. Benda kecil, benda simple, bukan ada apa-apa. Manis muka dengan orang. Nah, ni muka dia tak mau nak manis. Dah muka ketat kan. Nak kata kerja askar tak askar, komando pun tak. Dia kerja kat hospital, muka tak mau manis. Nah, manis muka dengan orang, itu pun dikira sebagai kebaikan, itu pun dikira sebagai kebajikan. Dan Nabi SAW telah pesan, kalau tengok orang buat benda baik, jangan pernah kita meremehkan. Walaupun dia hanya sekadar manis muka dengan orang. Oh, rupanya manis muka dengan orang ni, dia nak bagi kita sedar nanti. Betul tak? Kita duduk berkawan lama dah, duduk kerja dah. Kita duduk kerja ni, hari-hari duduk jumpa dengan kawan-kawan apa semua ni, duduk sekolah apa semua, duduk jumpa kawan-kawan hari-hari, duduk main kerja. Hari-hari macam biasa. Oh, seronok main ceria pagi-pagi apa semua. Kita pun seronok duduk berkawan sambil-sambil duduk kerja. Tiba-tiba main satu hari, dia main kerja, tiba-tiba muka ketat. Dia aku nak tegur, pun tak berani, tak kira salah tegur tak lagi, aku pula kena singgung. Tak berani nak tegur. Sebab apa? Sebab tak manis muka. Manislah muka sikit. Bila manis muka rupanya dia memberi kesenangan hati kepada orang. Sebab tu Nabi pesan kita, jangan meremehkan tentang kebaikan. Jadi peluang apa dia? Allah bagi nikmat hidup kepada kita ni, peluang untuk kita melakukan kebaikan, buat kebaikan. Kemudian yang kedua, peluang apa Allah bagi dengan nikmat hidup ni? Allah bagi peluang untuk kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dan tegak. Waktulah ni. Nak tinggal hak benda buruk-buruk, waktulah ni. Kalau hak cerita lama-lama dulu, biarkan. Yang lama usah dikenang, biarkan ia berlalu. Kan? Siapa tak ada cerita, masing-masing ada cerita. Belakang-belakang dulu kita ada cerita kita, tapi perjalanan hidup kita ni masih lagi ada. Allah bagi peluang dekat kita ni hidup untuk kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Tinggal. Waktu lah ni. Lepas ni nak tinggal tak boleh dah. Dah masuk dalam lubang kubur, nak tinggal apa tak boleh dah. Nah, waktu lah ni tinggal. Mana yang peluang yang kita boleh tinggal, kita tinggal. Berusaha sebaik mungkin untuk kita tinggal. Kita tak pernah terlepas daripada buat dosa. Tak ada siapa pun boleh bagi jaminan dia tak ada dosa langsung, dia tak buat dosa langsung. Hari ni daripada pagi jadi terpela ni, siapa tak buat dosa yang kalian? Kau lah. Daripada pagi tidur tadi sampai lah ni, dia rasa dia tak ada dosa lagi hari ni. Angkat tangan. Kalau ada main ganti dia.
Tak tahu. Kita tak pernah terlepas daripada kita buat dosa. Tetapi agama kita ajak apa? Agama kita ajak untuk berusaha, bersungguh-sungguh tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Usaha sungguh-sungguh tinggalkan maksiat, dosa. Tinggal. Usaha. Walaupun kadang-kadang kita tergelincir, itu biasa. Nah. Duk tinggal lama dah. Nah. Tambah hak yang kena ketum. Ingat senang. Ini ingat. Kita tahu kawan-kawan kita duk kena ketum, payah lah. Buat berubat. Nah, duk tinggal elok dah. Tak tahu belah-belah sini, tak tahu je kami duduk belah Kedah. Tak tahu ketum ni. Dia jadi benda biasa kadang duduk tengah kenuri tu. Tapi ke belah Kedah. Ni orang Kedah lah. Pergi belah belakang orang duk masak tu. Hak masak tu masak. Kan? Ada satu payuk lagi. Duk payuk besar buat gulai, ada satu payuk lagi tu. Payuk hak tu nak kena lepas kamu hidup. Ada pada orang duk perkenal hak tu pula. Duk perkenal hak tu pun. Ni tinggal tak aku tak mau nak tinggal. Hari tu kenuri. Mesyuarat kenuri dia kata, hang bahagian masak kena duduk belakang. Kena buat nasi, duduk belakang dia tengok kawan daripada tuan kawan dia lihat-lihat. Kata kenal pula. Itu biasa. Itu biasa. Tapi Allah SWT sentiasa memberi peluang kepada kita buat salah, minta ampun kepada Allah. Allah akan terima. Cuma kita kadang-kadang ego, kadang-kadang kita rasa banyaknya dosa aku. Lama dah aku buat ni, Allah terima tak terima. Kita rasa macam tu. Sedangkan rahmat Allah ni sangat-sangat luas. Sayang Allah SWT kepada kita. Dan Allah duk tunggu je. Aku ni duk kelui banyak kali dah. Aku ni duk panggil banyak kali dah. Bila dah aku nak balik mai kat aku. Kan? Kadang-kadang Allah bagi satu tamparan kepada kita. Kan? Ada hari kita senang, ada hari kita bahagia, kita lupa dekat Allah. Tapi Allah nak panggil kita balik, Allah tampak kita sekali. Kena sekali. Tampak tu macam mana? Allah bagi ujian. Allah bagi musibah sikit, nak bagi kita peringat. Rupanya aku ni banyak alik. Kan? Allah nak panggil balik. Ni waktu ni peluang lah ni. Yang pertama tadi kita kata apa? Dengan nikmat hidup yang Allah bagi kepada kita ni, peluang untuk kita buat baik. Yang keduanya untuk kita meninggalkan apa yang Allah larang. Yang ketiganya, waktu hidup lah ni yang boleh buat. Apa dia tuan? Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ni. Lepas ni tak boleh dah. Allah ambil nyawa, terputuslah semua amalan kita. Tak ada apa dah. Melainkan yang tinggal apa? Yang tinggal apa yang kita buat? Sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salih yad'u lah. Kita tak tahu. Bila mati dia terputus ya nyawa kita, nikmat yang Allah bagi, nikmat hidup, nikmat sihat nyawa ni tak ada dah, putus dah. Maka terputuslah semua amalan dia, melainkan 3 benda. Sedekah jariah, yang dia buat sedekah jariah. Hak yang dia bagi tadi, buat bubuh Asyura tadi, dia akan bagi apa pun, dia bagi tepung sebungkus itu pun jadi jariah. Dia akan bagi apa pun tak bagi. Dia nak main buat kalut ya. Dok kacau, hak tu pun termasuk dalam sedekah jariah. Kawan tak ada duit. Kadang tak ada duit satu, dia buat tak ada duit, buat ada pula. Tak ada duit. Dia buat tak ada duit, buat ada pula. Tapi dalam bab nak tolong duit. Kita duit jangan minta dengan aku. Sebab tu ada orang kata apa? Dia kata, kalau nak minta maaf ni, boleh. Dia kata, saya boleh maafkan, tapi jangan minta duit, saya minta maaf. Ada orang kata macam tu. Dia kata, kalau buat salah nak minta maaf, tak apa, tak ada masalah, saya boleh maafkan. Tapi kalau minta duit, saya minta maaf. Sudah payah. Tapi kalau minta buat tolong, buat kerja, dia bagilah kat dia. Daripada mula nak bersiap angkat kawah apa hidup api kacau sampai dah siap basuh belanga, terah kat dia. Itu pun termasuk dalam sedekahun jariyah. Lagi apa dah? Nabi kata,
wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang boleh memberi manfaat kepada orang. Dia ada ilmu dia bermanfaat, dan manfaat tu pula dia kongsi dengan orang ilmu tu, maka manfaat itu berterusan. Yang tu jadi pencin dalam lubang kubur dia. Lagi apa dah Nabi kata? Wa waladun soleh, anak-anak yang soleh itu. Bukan takat anak yang soleh saja, tapi anak yang soleh yad'ulah, yang mendoakan kepada kedua ibu bapa. Yang tu lagi dah yang tinggal, lain tak ada. Habis dah. Sebab tu buat silap terus minta ampun kepada Allah. Jangan duk tangguh. Nabi kata, orang yang buat salah, buat dosa kepada dia pada waktu malam, Allah tunggu di siang hari untuk hamba dia minta ampun kepada dia. Yang buat salah, buat dosa pada waktu siang, Allah tunggu pada malam hari untuk hamba dia bertaubat kepada dia. Allah tunggu. Cuma yang takut tuan-tuan, dosa ni ada dua. Satu, dosa hak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mana pun, besar mana pun, lama mana pun, mai berlutut di hadapan Allah, angkat tangan, Allah ampunkan dosa, melainkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je Allah tak terima. Hang buat dosa apa pun, berzina, mencuri, merompak, hang buat apa dosa-dosa besar, mohon ampun kepada Allah, nescaya Allah terima. Besar mana? Allah terima. Tapi dosa yang kedua, hak ni yang risau. Dosa hak berkait dengan manusia. Oh, hak ni tak selesai. Tak selesai. Nabi pesan sungguh ni, dosa berkait dengan manusia. Sebab tu Nabi banyak kali pesan, dan kita pun selalu dengar Nabi doa abang dekat kita ni. Nabi kata, tahu tak? Nabi tanya sahabat, hangpa tahu tak muflis daripada muflis? Bengkrak. Hangpa tahu tak bengkrak tu apa? Bengkrak. Nabi tanya sahabat. Sahabat kata, bengkrak ni orang yang tak ada harta. Habis lah, tak ada apa. Bengkrak. Nabi kita bukan bengkrak yang macam tu. Bengkrak yang mana dia bawa amalannya. Dia kerja semayang. 5 waktu semayang dekat surau. Tak apa ni. Tak, kalau nak cari aku, jangan cari orang lain. Cari dekat surau. Tak. Nampak ada kemas. Dia tak payah nak cari yang lain macam mana jumpa. Amai surau waktu semayang pun ada. Kemas. Kemas. Dia pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat nanti, dia membawa solat dia. Nabi kata, yang aku kata depan ni bengkrak ni, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, mereka membawa solat, mereka membawa puasa mereka membawa zakat mereka, tetapi semua dia tak dikira. Sebab apa? Sebab dia pernah menzalimi orang, dia pernah pukul orang, dia pernah kata ke orang, dia pernah fitnah orang. Waktu tu semua amalan-amalan baik yang dia buat ni, semuanya akan ditransfer. Kita lah pun kena transfer kan, nanti ni kena transfer kan, hati ni kena transfer, amalan-amalan kita ni semua kena transfer. Tapi ada hal satu jenis ni, hal yang dia ni tak pernah ada hubungan yang baik dengan manusia, dosa dengan manusia ni banyak, transfer sampai habis. Hak pahala semayang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia, kebajikan yang dia buat daripada awal tadi dia siap belanga lah, kan dia cuci belanga balik tadi ni, habis semua pergi transfer kepada orang. Habis transfer habis kepada orang yang duduk kata, transfer habis dekat orang hadir dia fitnah, transfer habis dekat orang dia buat zalim, transfer habis dekat orang yang dia pukul, habis semua transfer. Tapi kan Allah kata apa? Aku ambil dia campak masuk dalam api neraka. Allah lempak masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Hak ni nak kena jaga. Kita duduk zaman apa lah ni? Kita duduk zaman ni, datang ni. Dah. Zaman datang ni. Zaman datang ni. Kita nak jadi orang nombor 1 nak share. Masuk dalam WhatsApp kita nak jadi nombor 1, tak tahu. Baca. Passing dulu. Tak tahu, nampak menarik ni, aku nak jadi orang nombor 1. Pak, ada 200 grup WhatsApp. Pak, 200 grup dia bubuh. Tengok dekat Facebook kita share ni. Tak tahu pun benda betul tak betul. Bahaya tu bahaya. Sebab fitnah ni dia tak boleh nak kutip balik.
Kan, kita nak minta maaf balik, kita nak cari balik, nak minta maaf, kita nak kutip balik yang kita dah cerita-cerita ke orang, ada sampai-sampai ke orang lain dan nak kutip balik main tu kan. Bukan benda yang mudah. Nak cari balik kat orang yang kita silap duk kata tu, nak cari balik tu. Kita dah faham itu, orang duk bagi, kita pun passing, kita pun sama juga, kita pun tulis balik dalam Facebook, kita pun tulis balik dalam WhatsApp, berjamu dalam WhatsApp. Kangang punya baik punya tu, tengok benda tak betul. Allah, nak cari mana tuan? Benda ni nak kena jaga tuan-tuan, sebab sebelum masuk bulan Ramadan, kita takut. Bulan Ramadan ni antara bulan yang Allah nak bagi pahala, bukan setakat pahala yang sangat-sangat banyak, tapi Allah kata pahala dalam bulan Ramadan ni aku bagi ikut suka aku. Tak ada hadnya. Bulan Ramadan pula bukan setakat istimewanya Allah bagi pahala yang tiada had, ikut suka Allah lah nak bagi banyak mana, tapi bulan Ramadan ni bulan Allah nak ampunkan dosa. Allah nak ampunkan dosa. Tetapi ada golongan yang Allah tak pandang wajah dia. Bulan Ramadan Allah nak ampunkan dosa kita, Allah nak bagi pahala banyak. Orang duk liga nak cari Lailatul Qadar. Tapi ada orang yang Allah tak pandang wajah dia dalam bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar Allah tak pandang wajah dia. Siapa golongan ni? Di antara salah satunya orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dia hubungan dengan manusia tak elok, fail. Sebab tu Nabi kata celaka orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dia keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan Allah tak ampunkan dosa dia. Celaka. Nak kata lagi tu, memang malang semua orang lagu ni. Memang confirm dah bulan Ramadan, bulan Allah nak ampunkan dosa, tapi dia keluar daripada bulan Ramadan, Allah tak ampun dosa. Celaka. Nabi kata gitu. Nabi kata apa? Rahimah anfu. Tersembam hidung dia. Nabi kata. Tersembam hidung dia apa dah? Maksudnya malang semua. Jenis orang malang. Malang. Masuk bulan Ramadan tak ada apa. Jadi jaga. Dosa dengan Allah besar mana? Allah ampunkan dosa. Dosa kita sebesar bumi. Ingat, langit Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas. Allah ampun dosa kita semua. Tapi kalau berkait dengan manusia, selesaikan. Bergaduh dengan kawan-kawan, selesaikan. Gaduh dengan adik-beradik, selesaikan balik. Masa muka dengan jiran, tengok balik. Kelingan jiran pasal apa? Kadang-kadang kan kes besar mana pun, kes kecil-kecil yang kadang kes kucing. Kes belah kucing, belah ayam. Kes tu kadang-kadang kes kecil-kecil. Sapu sampah kes di rumah jiran. Kan kes macam tu je. Tapi jadi bermasa muka, kena selesaikan balik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat dunia ni kena selesai dulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita, Allah kata apa? Allah kata, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, orang yang beriman ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hajaru, dan yang keduanya mereka ini berhijrah. Dan yang ketiganya wajahadu fi sabilillah, yang mereka ini berjihad pada jalan Allah, mereka ini berjuang pada jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan juga dengan jiwa mereka, dengan diri mereka. Allah bagi jaminan apa? Allah bagi jaminan yang sangat besar. A'zamu darajatan 'indallah. Allah bagi satu darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tengok tiga benda ni tuan-tuan malam ni. Tadi mukadimah. Boleh tahu. Tadi mukadimah. Allah kata a'zamu darajatan 'indallah. Yang ni tiga benda ni. Apa dia? Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wahajaru. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Tiga benda ni, dia beriman,
dia berhijrah dan dia berjihad pada jalan Allah dengan harta dia dan juga dengan diri dia, Allah bagi jaminan yang sangat besar, darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wa ulaika humul faizun. Mereka inilah golongan-golongan yang berjaya. Nak jadi orang yang berjaya, nak berjaya no sampai ke akhirat no. Ni dekat dunia tempatnya. Yang pertama, alladzina amanu, iaitulah mereka yang beriman. Siapa golongan yang beriman? Nabi beritahu. Ada pada malam ni. Allah SWT sebut, Allah kata apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Ini Allah kata. Allah kata, sesungguhnya mereka yang memakmurkan, mengimarahkan, mereka yang bagi meriahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, man amana billah. Siapa mereka ni? Mereka inilah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi kata, kalau nak tengok siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka bersaksilah mereka yang memenuhi, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala inilah, mereka inilah yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, bersaksilah mereka inilah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa dia? Orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Pengurusi kau? Bukan pengurusi. Bukan pengurusi saja, bukan pengurusi. Bukan pengurusi saja, bukan AJK saja. Semua orang yang terlibat untuk mengimarahkan. Siapa dia? Ni hak mai. Kalau kata hak yang tak mai ni tak termasuk golongan orang yang mengimarahkan, tinggal pengurusi dengan AJK berapa kerat. Hak buat masyarakat tu tinggal pengurusi seorang. Kalau kata pengurusi saja, dah semua orang yang terlibat. Yang terlibat. Sama ada dia bagi duit, dia tak main pun, haram tak main. Suruh buat kerja balok lah, tapi duit. Jenis ni, lah. Dia kata, panggil aku buat kerja, aku pergi makan boleh. Tapi nak duit minta. Nak duit minta. Dia bagi duit. Termasuk tak? Termasuk. Hak yang domai buat ramai. Nampak tak buat apa-apa tapi nampak kalut. Tak pergi dia pergi jalan kamu, tak pergi dia pergi jalan. Dia buat kalut. Dia buat kalut, dia pergi depan, dia pergi belakang, dia jalan kalut apa orang lain tu. Tapi tengok tak buat apa pun. Dia main. Dia buat ramai. Dia buat ramai. Jadi dia imarah. Sono. Kan termasuk dalam pengimarahan. Apa dia ada? Apa saja? Sama ada dia buat benda yang kecil ataupun benda yang besar. Ada pergi bilik ayak. Tengok ada 2-3 tongkuai dalam jamban tu. Dia tolong flash lagi. Tapi silap dia flash ayak tak ada. Itu masalah. Dia buat lah. Betul tak ada apa pun. Termasuk dalam pengimarahan tak? Masuk dalam pengimarahan. Dia jangan pandang kecil. Dan kita jangan pernah melepaskan peluang dalam nak mengimarahkan ataupun dalam nak menyumbang. Jangan pernah pandang nak bagi benda tu besar. Jangan. Buatlah apa-apa yang asalkan benda itu menyumbang, ada nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh surau, kita nak buat kutipan sikit, kita nak buat buang asyura. Bolehlah tuan-tuan nak buat mai gula ke tepung ke ataupun nak bagi duit. Contoh macam itulah. Kita nak buat majlis hari ni, bolehlah tuan-tuan nak sumbang, kita terima lah sumbangan. Kita pun solok okey. Ada RM1, minta saya ada RM1, bagi RM1 boleh. Ada tak pengurusi terima? Terima kan? Mana ada tak terima? 2 ban? 2 ban mau terima. Kalau tak terima tu pelik Dia kata saya ada RM1, bagi RM1. Dia kata, RM1 sorry. RM1 tak kaya nak ni. RM1 bagi tempat lain. Kami rumah tak mau paling kurang RM10. Jangan tuan. Hak tu nilai dia sangat besar. Sebab tu saat kita nak mati, benda yang pertama sekali Allah nak buka hijab, Allah nak tunjuk apa? Kebajikan yang kita buat ni lah.
Sebab tu berapa lama orang yang meremehkan, nampak kecil dengan sumbangan, dengan infak yang dia bagi ni, nampak kecil. Tapi berapa ramai menyesal nanti saat Allah nak cabut nyawa dah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah rakam satu dialog. Allah kata apa? Nanti mereka akan kata apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh lambatkan sikit matiku ya Allah. Ni dia tengah cari nyawa ni, Allah tunjuk, Allah buka hijab. Allah besarnya pahala. Ni yang kita duk bagi sikit-sikit, kita tak rasa apa ni. Allah himpun, Allah kembangkan sedekah kita ni sampai nampak besar. Minta tangguh ke Allah ila ajalin qarib, dalam masa yang sikitnya. Saja, tak minta lama, saja. Buat apa? Fa as-saddaqa. Saja. Kalau boleh tangguh 2 minit. Kalau kata, kalau boleh minta, Allah nak cabut nyawa kita, ya Allah, tangguhkan sebentar matiku ya Allah. Saja 2 minit. Nak buat apa? Fa as-saddaqa. Nak bersedekah. Sebab apa? Dah nampak dah. Jadi ulama bincang, pasal apa minta sedekah? Pasal apa tak minta balik nak sembahyang? Ya Allah, tangguh saya, ya Allah. Tangguh tak? 5 minit. Nak buat apa? Nak balik sembahyang. Dah. Tapi Allah kata apa? Sedekah. Sebab sedekah benda paling cepat boleh buat. Sembahyang paling kurang 5 minit lah. 2 rakaat 5 minit. Sedekah berapa 5 minit? Setengah jam. Contoh. Kita jalan tabung contoh. Jalan tabung tolong sorang. Tabung sampai depan kita. Contoh ambil masa berapa jam nak bawa duit. Jalan tabung. Sejam. Kalau sejam kena empuk. 5 minit. 5 minit berkena lah ingat. Kan? Duit dalam poket dah. Ambil. Seminit pun lama. Tak sampai seminit kan? Sebab tu minta dekat Allah dalam tempoh yang sangat-sangat sikit. Sebab apa? Yang tu lah yang paling cepat nak buat. Dan pahala dia sangat-sangat besar. Ni semua terlibat ni dalam pengimarahan. Lepas tu Masjid Al-Bushra lah, tuan-tuan sila lah ke Masjid Al-Bushra Merbuk. Alhamdulillah, sejak 2018 jadi imam 2019 mula buat ubah masjid kami kampung semua hutan contoh dah nak buat masjid, nak ubah suai ruang solat apa semua tu kos tinggi lah dan duit pun tak sampai banyak tu. Jadi buat macam-macam, buat kutip sumbangan dan sebagainya. Lepas tu pula kita kata jom kita kempen, siapa ada duit siling kat rumah bawa mai. Duit siling ni orang tak hargai sangat kan. Bukan abang kata dia tak ada nilai ada, tapi kita tengok kat rumah kita berselerok duit siling dalam bilik air, dalam misi basuh. Terus buka tengok misi basuh, buka skru dia angkat, tengok berkelerok duit siling tu. Celah-celah kosen, bawah katil, anak telan. Tengok apa kepin anak telan tak makan. Duit siling orang tak hargai. Jadi kami pun buat satu banner kempen infak duit siling. Siapa ada duit siling mai hantar dekat masjid. Alhamdulillah. Pakak berlumba lah hantar pakak kutip. Hak ada dalam tabung buat main tabung. Hak yang duduk dalam plastik pun buat main bagi dalam plastik. Hak yang duduk dalam tonggeh buat main tonggeh mana? Allahu Akbar. Dan apa lagi? Kadang orang duit siling tahu bila nak boleh cukup nak buat masjid lepas tu 450,000 nak renovate baru bangunan kosongnya. Kan? Pergi minta ke orang duit siling. Kita percaya dengan apa yang Nabi SAW sebut. Sedekah kita ni Allah akan kembangkan. Sebab dia bukan daripada sudut, memanglah daripada nilai dia tu sekupang, 2 kupang, 3 kupang. Tapi nilai barakah dia tu luar biasa. Percaya tak percaya tuan-tuan duit siling tu, kempen kami buat duit siling daripada 2019 sampai lah ni 2023 tak habis kami bilang duit siling. Tunggu
Daripada mula-mula kumpul duit siling, kami nak bilang RM1, dua susun ni. Sampai letih kerana tu bilang duit siling. Letih bilang. Dia kata, ustaz, belilah mesin kira duit siling. Dia kata, ada mesin kira duit siling? Tak ada. Dia pun Google cari jumpa. Belilah. Mahal juga lah. Ada satu harga RM450, satu lagi RM850. Dia kata, ambil lah. Tak apalah, ambil lah yang heavy duty, RM850. Ambil. Sonok lah kawan kira duit. Tuang, perang. Kata, kira duit lah. Nah, kira duit siling. Punya seronok kira duit siling. Meletup mesin duit siling. Kan? Lah ni kami dah ada mesin siling yang keempat dah. Banyak sangat. Daripada mesin tu rosak, pergi repair, hantar mic, pakai seminggu, rosak balik. Lah dia kata, lah dia rosak, tak payah repair lah, beli baru. Banyak mesin ni. Barokah. Sampai lah. Duit siling tak pernah putih. Sebab apa? Barokah. Nilai dia sangat-sangat besar. Orang duk main bagi ni, buh cekak dengan ni, ustaz. Ifak. Hai halau ni ubah kita dah buat. Ya tak? Apa nak bagi, berubah bagi dah pergi dalam akaun masjid. Saya banyak nak cerita. Hak itu hak yang pegang rekod, dia pegang rekod. Dalam akaun dia paling sikit. Dia infak setiap hari. Pagi-pagi duit dia dulu masuk 5 sen. Dia pegang rekod paling sikit, tapi istiqamah setiap hari. Kita pun setiap hari dan tu boleh buat. Saya dapat dekat isu gelap. Dia kata, alah 5 duit. Dia tak bukan sampai 5 duit, tapi hari-hari dia boleh buat. Kecuali hari Jumaat. Jumaat jangan ada main. Lebih 5 ubat. Jumaat 5 ubat. Hari lain 5 duit. Dia pegang rekod. Tapi Allah ni, saya cerita benda ni banyak kali. Tapi masjid mana apa, saya pernah benda ni 5 duit ni. Allah dia pernah seronok lawan rumah sampai beli-beli sikit. Tapi tak apa kan. Barakah. Lah dia ada seorang pegang rekod 2 sen tiap hari. 2 sen 2 duit. Tak apa. Tapi siapa boleh buat tuan hari-hari. Kalau kita nampak benda dia macam tak ada apa kan. Tapi dia nilai dia sangat-sangat besar. Kita bagi kan. Ada banyak mana bagi. Yang penting dia ada nilai. Ada nilai. Tapi jangan lepas ni duk bagi semua 2 sen kan. Mesti kita kecil. Kan? Tapi tak apa, bagi tu boleh. Tapi dah tahu ni pakat bagi 2 sen semua. Tapi tak apalah, ada nilai dah. Gitu. Kan? Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tuan, kita yang cepat sikit. Baru satu, orang yang beriman. Beriman ni apa dah? Buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Itu dia beriman. Termasuk dalam golongan beriman. Termasuk dalam tuan yang mengimarahkan masjid ni, termasuk golongan orang yang beriman. Baik. Kemudian apa dah kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahajaru. Itulah mereka yang berhijrah. Hijrah macam mana? Dia pindah dia orang Kedah. Dia pindah main duduk Penang. Hak tu ke? Dah. Kan? Dia orang Penang tu dah. Tapi duduk Penang rumah mahal, dia pergi duduk Kedah. Dah. Tentu. Kan? Hak tu ke? Dah. Hijrah ni tak ada dah. Nabi kata apa? La hijrata ba'dal fath. Tak ada hijrah lepas berlakunya Fathul Mekah. Tak ada dah. Bila pembukaan kota Mekah berlaku, tak ada dah. Allah perintahkan wajib orang yang duduk di Mekah kena hijrah pergi ke Madinah. Sebab apa? Nak lari daripada kekufuran. Yang mana ada dekat Mekah pada masa itu orang-orang Quraisy memerangi orang-orang yang beriman. Allah wajibkan hampa yang duduk dekat Mekah kena hijrah pergi ke Madinah. Nak lari daripada kekufuran. Nak selamatkan hampa daripada kekufuran. Kalau duduk hampa kena paksa. Kena paksa murtad, hampa kena pukul dan sebagainya untuk hampa beralih daripada hampa Islam kepada kekufuran. Hampa kena pergi hijrah pergi ke Madinah. Bila mana berlakunya Fathul Mekah, maka tak ada lagi dah hijrah. Tak ada dah. Tapi yang ada apa dia kata Nabi SAW? Walakin jihad wa niyah. Yang tinggal apa dia? Jihad. Jihad ada lagi. Berjuang ada. Itu ada lagi. Kemudian niat. Jadi yang ni yang Nabi SAW maksudkan kepada kita, hijrah ni macam mana? Hijrah daripada benda yang baik kepada daripada benda yang tak baik kepada benda yang baik. Daripada perbuatan yang kurang kepada yang lebih. Daripada hal yang dok buat sikit-sikit kepada yang banyak, itu hijrah.
Daripada hak yang dia cakap kata tentang orang apa semua ni, kurang-kurangkan sikit, itu hijrah. Ya, hijrah. Kita dalam benda-benda hak yang menyeronokkan kita, benda-benda yang memberi kepuasan kepada kita, kadang kita tak berkira. Kan? Lah iPhone berapa? Lah iPhone berapa? 14. Lepas ni keluar 15. Hak pakai 14 tu, keluar 15 tu dia dah mula duduk tak ada. Oh no, keluar 15 pula. Tambah-tambah hak beli ujung-ujung. Baru beli hari ni 14. Esok keluar 15 tu. Oh, keluar 15 pula. Nampak? Kita suka upgrade benda-benda macam ni, kita tak? Beli kereta. Kereta mai tu sport ni melok dah. Kereta lah ni kalau kereta baru. Kecuali keluar kereta Azia Rahmah tu lah, dia main hak jenis rim macam tu kan. Tak apa lah. Hak beli kereta hak sender-sender, dia main rim lah. Kereta tak sampai rumah, dia singgah dulu kedai tayar, tukar sport rim. Ya. Lepas tu dia nak bos spoiler hak boleh terbang. Kan? Dia buat dulu kereta dah sebenarnya rumah. Sebab apa dia buat dulu tak? Tapi rumah tak lagi. Kan? Dia boleh kecoh bini dah. Dah lah, kedai bagi ni lah. Beli-beli duduk macam tu lah. Kalau dia dah beli lah, lepas tu dia nak keluar apa pula, jadi payah. Tak berkira kok. Kita boleh upgrade lah. Keluar telefon je ni, upgrade. Tengok kereta macam ni, upgrade. Lepas abang kata spori macam ni, tak pakai lah spori kereta lagi ni, kita kena pakai hak. Dia tukar. Standard kedai, keluar kedai kereta ni dia bagi dah apa dia tinted. Tak apa lagi, tukar tinted lagi. Buat lagi, upgrade. Tapi ada tak kita ni upgrade amalan kita? Upgrade amalan. Bukan nak kena banyak, tapi kalau lebih baik daripada sebelum ni, itu dah cukup baik. Itu dah cukup baik. Kalau dah kata sebelum ni semayang fardu ada dah? Ada dah, semayang fardu. Bagus. Semayang kat masjid. Dah. Tapi dalam bab semayang qabliyah ba'diyah, hak tu balokkan sikit. Hak tu lihat habis semayang, habis cungit lagu tu ya. Upgrade sikit. Kan? Mula dengan solat qabliyah ataupun ba'diyah. Kan? Upgrade, tambah sikit-sikit. Ya. Upgrade dalam bab solat kita. Mungkin kita semayang, dah semayang 5 waktu, okey dulu. Tambahlah satu semayang sunat. Apa dia? Tak tahu lah nak ambil semayang apa. Semayang duha, upgrade. Nak buat tahajud, tahajud lambat sikit. Kan? Orang muda kata lain, lambat sikit kan. Nak bangkit tidur, payah kan. Tak apalah, tapi nak upgrade. Dalam cerita semayang ni, nak upgrade. Upgrade apa? Tambah. Solat apa? Solat duha. Tu nampak mudah sikit. Kita hak bekerja ni boleh kan semayang duha? Boleh. Ya, boleh lah. Langit-langit Isyak. Mungkin ada lah orang kata, kita waktu dah kerja, saya pun pernah bekerja 12 tahun dalam perkhidmatan awam. 12 tahun, baru je resign. Ya. Boleh tak semayang duha? Boleh lah. Sebab semayang duha ni bukan, jangan dok pegang semayang duha ni murah rezeki. Semayang duha murah rezeki. Pasal apa ada semayang duha? Ajalah semayang duha. Dia dengar orang cerita pasal semayang duha ni murah rezeki. Ya, satu. Semayang duha untuk meningkatkan kualiti kita. Dengan semayang duha, kualiti kerja akan meningkat. Sebab tu masa sebelum saya berhenti, jabatan kami mengeluarkan arahan supaya setiap kaki tangan mengambil masa lebih kurang 10 hingga 15 minit untuk solat duha. Sebab apa? Sebab dia meningkatkan kualiti pekerja. Upgrade. Tak apa. Lepas tu pelan-pelan lah. Nak tambah hak mana lagi? Nak mangkit mayang malam. Azam lah mangkit mayang malam. Itu saya azam ni. Lepas ni nak mangkit mayang tahajud. Mangkit. Tapi duk terkejut tu tak apa. Kan? Azam tu ada dah. Mangkit. Dah mangkit tu pula. Jangan 20 terus 10 rakaat. Dia pakai tinggi hari tu kan lah. Sabar kan? Buat doa dong. Kan? Nak buat apa? Buat main tahajud. Doa. Dah. Buat doa dulu. Ambil ujung-ujung sikit, dekat-dekat nak subuh sikit ujung-ujung. Kan? Upgrade.
Dalam bab sedekah, upgrade lah. Betul lah kita ada cerita, bagi sikit tak ada masalah. Tapi jangan dia bagi duit siling tu lah. Daripada tak balik, tapi ketua nak mampu. Dia main cuma duit siling tu. Betul upgrade langsung. Hang boleh gaji duit siling. Hang boleh berim duit siling. Boleh ke LSP pun duit siling. Betul upgrade langsung. Allahu Akbar. Upgrade. Hak ni yang termasuk dalam hijrah. Ni hak dunia ni kena banyak dulu ni. Sebelum dah sampai hijrah kita dekat akhirat. Hak dunia dulu ni. Upgrade. Upgrade kita boleh upgrade kan? Mungkin kita kata sembahyang dah, sedekah dah. Ngaji kan? Baca Quran. Berapa nak buat? Nak baca Quran banyak mana ni sehari ni? Semuka boleh kan? Semuka banyak. Setengah muka boleh gagah lah, tapi itulah tengok keadaan. 3 ayat. Nampak macam boleh. InsyaAllah lah. 1 ayat tak boleh pun pembuk je. Takkan tak boleh. Upgrade. Tambah dalam zikir-zikir kita, ringankan mulut kita untuk berzikir. Zikir-zikir harian. Ni daripada rumah nak main kerja ni berapa kilometer? Berapa minit? Agak daripada rumah terus nak sampai tempat kerja ni kan. Agak-agak berapa banyak kita boleh berselawat? Banyak. Tapi itu lah. Duduk atas motor, kita tak selawat. Kita buat apa? Jangan pernah tersakiti aku lagi. Suara dah tak sedap. Duk memekar atas motor kan. Zikir lah. Selawat. Sebab benda ni kita yang kena jadualkan. Lagi mana kita tak jadualkan, tak boleh kan. Nak semayang duha, kita kena jadualkan. Pukul apa nak semayang? Dia tak boleh dia kata aku pagi-pagi nak semayang duha. Tapi dia tak pernah menjadualkan untuk semayang duha. Jadualkan, letak pukul 10 waktu aku semayang duha. Tak dah, ini jadual kita. Nak berzikir waktu mana? Dia kata aku kalau boleh zikir pun daripada rumah nak main kerja dia berzikir. Kita dah letak lah. Ini jadual kita untuk kita berzikir ataupun berselawat. Ini upgrade. Ini termasuk dalam hijrah. Hijrah daripada tempat ke tempat ada. Itu diharuskan. Kita duduk tempat ni nak hijrah ke tempat lain. Bagus tak? Bagus. Kita mungkin duduk dekat tempat tu tak berapa nak seronok, ataupun duduk tempat tu kita payah nak tinggal benda-benda yang Allah larang. Kena hijrah. Orang yang nak berubah kan, yang dia ada masalah, masalah sosial ataupun dia ada masalah jenayah dan sebagainya. Kalau kata dia nak tinggal benda tu kan, dia kena hijrah daripada tempat tu pindah pergi tempat lain. Contoh, kalau kata ada orang yang nak berhijrah, dia ada buat kerja-kerja tu tak apa nak elok lah, dia kena hijrah, dia kena pindah tinggal kawan-kawan dia yang duk buat kerja sekali tu. Kena tinggal. Ada orang kan, ni hak benar selain daripada ketum, hak payah nak tinggal ni. Syabu. Syabu ni kuat. Tapi ada cara nak tinggal? Ada. Cara dia macam mana? Kena tinggal kawan. Tu je kunci dah. Contoh kalau ada kenalan, tak kisahlah siapa-siapa pun tuan-tuan yang nak tinggalkan syabu dan satu je kunci dah. Kena tinggal kawan. Hak tu je. Tak payah Melayu punya kata aku bukan pergi kawan ada apa pun. Aku pergi pusat je pun. Bagi yang lepas ni pusat. Dia habis pusat lagi dia kena pergi cari kawan tu balik. Tapi kalau kita boleh kurung ya, dia tinggal kawan-kawan ni insya-Allah selamat. Sebab tu orang yang dia kena ni kena tangkap masuk dalam ni. Lepas tak gaduh keluar apa nak isyak. Benda ni. Betul tak? Pergi keluar balik. Keluar asal 2 minggu masuk balik. Betul tak? Keluar pergi jumpa kawan balik. Tapi pasal duduk dalam okey. Duduk dalam okey. Saya ikon nanti dadah kebangsaan di Kuala Muda. Dengar cerita lepas ni macam-macam lah. Duduk dalam dia tak ada masalah dah. Dia duduk mengaji, pergi sembahyang jemaah, buat program agama. Tak ada masalah. Dia kata, okok betul tak? Okey. Dia nak keluar. Keluar ada lagi jumpa member balik. Jadi boleh. Macam nak tinggal okok. Mula nak tinggal rokok.
Tapi duduk dengan kawan, tengok kawan duk bela dia. Kan dia elok lagu tu, tapi bukan suruh dia putus kawan dengan kawan tu. Dah. Dia kan duduk pergi lepak dengan kawan tu. Macam tu lah. Kan? Kena tinggal. Ya tinggal insya-Allah. Yang tu menjadi satu hijrah bagi dia. Dan itu juga harus bagi dia. Lagi. Apa dia? Allah SWT kata, tadi yang beriman. Yang nak dapat darjat yang tinggi di sisi Allah SWT. Mereka yang beriman. Mereka yang berhijrah. Dan kemudian wajahadu fi sabilillah. Mereka yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mewakafkan diri dia untuk buat kebajikan, untuk buat kebaikan. Untuk apa? Untuk agama dia. Untuk bangsa dia, untuk masyarakat dia. Ada orang yang baik dengan jiran-jiran, baik dengan masyarakat. Dia buat, dikorbankan segalanya. Dia orang yang beriman, dia orang yang berhijrah daripada yang tak baik kepada yang baik, daripada yang kurang kepada yang lebih, dan dia ini melakukan jihad. Dia berjihad, dia berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim, dengan harta dia. Dia beriman, dia buktikan dengan apa? Dengan harta dia. Dia berhijrah, dia buktikan dengan apa? Dia buktikan dengan harta dia. Dia menggunakan harta dia. Dia berjihad, dia berjuang dengan apa? Dengan harta dia. Dia tak terkira dalam harta dia. Untuk agama dia, harta dia. Dan kemudian yang kedua, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman, berhijrah, berjihad pada jalan Allah dengan harta, dan juga wa anfusihim, dengan diri dia. Dia tak ada harta. Tapi dia kata, kalau hang nak pakai kudrat aku, boleh. Hang nak minta tolong apa? Roja ya. Hang nak minta tolong apa? Abang ayat aku sampai. Dikorbankan diri dia. Dia gunakan tenaga dia. Ataupun dia menggunakan akal dia. Orang minta tolong dekat kita. Kawan-kawan yang minta tolong lah. Dia kata boleh tak minta tolong sikit. Aku ni susah dah ni. Dulu tak apalah duk meninggal senang lah. Ni meninggal tak apa nak jadilah. Dia kata ekonomi tak cantik. Dia dengar itu lah kan. Orang kata ekonomi tak apa nak cantik lah ni meninggal. Sedih. Betul? Aku nak pinjam duit hang sikit. Dia kata hang lagu ni lah kan. Dah susah baru nak main cari aku, macam senang lah tak main. Dia hentam kawan dia. Nak bagi duit, dia kata aku nak bagi, kata orang bagi, kata aku pun tak ada. Dah lah duit tak ada, dia hentam pula kawan tu. Dia hentam pula kawan tu. Kawan tu balik makan ayam kata lagi tu. Dah lah duit tak boleh, dia bubuh aku pula. Kan? Ada orang dia tak bangun, dia kata aku duit tak boleh nak bagilah. Tapi aku bolehlah bagi buah fikiran, akal kat hang. Dia kata, bolehlah bagi idea cadangan dengan hang. Dia kata, pergi jumpa Haji Harun tu, dia kaya sikit pada aku. Habis minta dekat dia. Habis minta dekat dia. Kan? Pokoknya kawan tenang sikit. Ni dah kawan tu nak minta duit tak bagi. Lepas tu hang pula dah balon dia. Dia menggunakan tenaga dia, akal dia. Menggunakan buah fikiran dia, idea dia. Itu termasuk daripada orang yang beriman. Yang ni Allah kata apa? A'zamu darajatan 'indallah. Niscaya Allah SWT akan memberikan darjat yang paling tinggi. Tuan, kita nak semua darjat yang paling tinggi. Dekat dunia nak darjat paling tinggi. Darjat yang paling tinggi ni macam mana? Orang pandang mulia ke? Follower banyak ke? Follower baru naik 800,000. Hak tu kira mulia orang kan? Dok kan? Mungkin pada pandangan mata orang nampak mulia kan? Tak. Orang dia puji, baguslah ni, bagus. Itu bukan mulia. Hai yang mulia ni Allah yang nak bagi. Sebab pujian orang tak boleh menjadikan orang tu mulia. Dah. Yang orang nampak mulia dia sebab apa? Sebab Allah SWT yang memuliakan dia. Jadi sebab tu dia nampak mulia pada mata orang. Ada tak follower lagi banyak pada ustaz seorang ni 800,000? Ada tak? Ada. 3 juta apa ada follower? Tapi dia buat konten apa? Dia berjoget. Tapi follower 3 juta. 6 juta follower. Joget ya. Orang pandang mulia tak? Orang tak pandang mulia. Follower banyak tak? Banyak. Like banyak tak? Like banyak. Like bukan-bukan. Bolak-bolak. Tapi bukan sebab orang mulia kan dia. Orang seronok tengok dia tak berjoget. Dia gidik-gidik je teman-teman. Betul tak? Yang memuliakan dia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dia akan menjadi keji dengan kejian orang? Dah.
Kalau Allah memuliakan dia, satu dunia keji dia. Adakah dia keji? Tak. Dia takkan keji. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menghina dan mengeji dia, maka dia akan menjadi orang yang keji. Manusia tidak boleh menjadikan orang itu keji. Tak boleh. Hang kata pilah macam mana pun, hang pantai pilah macam mana pun, hang buat pilah macam mana pun kat dia, tapi dia tetap mulia kalau Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dia. Ini darjat yang paling tinggi. Darjat yang tinggi. Apatah lagi dekat sana, Allah, doa lah kita, ya Allah bagilah aku syurga Firdaus ya Allah. Minta. Tapi ada cerita daripada awal tadi, amanu wa hajaru wa jahadu, apa pun tak ada. Doa ya Allah syurga Firdaus ya Allah. Syurga bila dari mana? No, hak paling tinggi je tu. Tapi setara dah dengan apa hak kita dah cerita ni. Hak tu. Tapi hak dunia ni tuan-tuan, sebelum nak pergi sampai ke akhirat nanti, ni hak dunia ni dulu. Selesaikan hak dunia ni dulu. Hak mana ada masalah, dosa kita dengan Allah, clearkan. Dosa kita dengan manusia, dengan jiran-jiran, adik-beradik, kita ada masalah dengan mak ayah kita, tak kira lah dengan siapa, asalkan dengan manusia, selesaikan tuan-tuan. Jadi orang yang beriman, kita upgrade amalan kita tuan-tuan. Upgrade amalan. Wakafkan diri kita tuan-tuan. Untuk apa? Untuk agama kita tuan-tuan. InsyaAllah Allah bagi darjat yang paling tinggi. Last, Allah kata apa? Wa ulaika humul faizun. Aku nak bagi hampa faham. Depa ni lah golongan yang diberikan kejayaan. Depa ni yang berjaya sangat. Berjaya kat mana? Berjaya kat dunia, berjaya dekat akhirat. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian pada malam ni memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah, dan memberi kebaikan kepada saya dan kita semua insyaAllah. Jadi salah silap, saya mohon maaf. Boleh kot nak tahu tu no? Boleh nak tahu tu no? Baik, salah silap saya mohon maaf. Kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.